Assalamualaikum Ustaz. Jumpa lagi kita tahun ni. Apa khabar? Ustaz, sekarang ni kita di dalam bulan Ramadan. Kita dah tahu dah niat puasa, semua kita dah tahu. Amalan yang harus, yang wajib kita buat selain daripada kita berpuasa, ikut sunnah. Isu yang kita nak cerita ni mengenai yang sensitif sikit, iaitu tentang rokok. Maksud saya peluang berhenti di bulan Ramadan. Bila dah habis bulan Ramadan, dia mula balik. Boleh Ustaz share dengan kita sikit mengenai ini? Bismillah. Terima kasih kepada soalan Nyo tadi berkenaan dengan bulan puasa Ramadan. Apabila masuk bulan Ramadan, kita tahu sebagai orang Islam kita diwajibkan berpuasa. Dan tahun-tahun yang sudah pun kita sudah tahu dah macam mana kita nak mendapat pahala yang banyak dalam Ramadan ini dengan mengamalkan sunnah-sunnah Nabi. Tapi tajuk kali ini betul lah agak sedikit sensitif, iaitu berkenaan dengan rokok di kalangan orang Islam. Kita tahu bukan sikit juga ya orang Islam yang merokok, tetapi mereka apabila masuk bulan Ramadan, alhamdulillah kebanyakan mereka lah, ataupun insya-Allah lah daripada mereka ini pada bulan Ramadan tu mereka waktu berpuasa tu boleh berhenti merokok. Maksudnya isu ketagih, isu tak tahan tu tak timbul seperti mana pada hari atau bulan yang lain. Tapi masuklah Ramadan seolah-olah tempoh 12 jam ataupun 13 jam dalam berpuasa itu mereka mampu untuk tahan. Jadi sebenarnya tidak ada alasan kepada kita orang Islam yang isap rokok ni untuk berhenti, kerana pada bulan Ramadan inilah sebenarnya satu peluang yang perlu kita ambil untuk ia menjadikan satu amal saleh yang kita buat kerana Allah Subhanahu Wa Taala dengan berhenti rokok, meninggalkan maksiat rokok, dengan kita menjadikan puasa kita tahun ini kali ini dengan berhenti rokok juga, untuk mendekatkan diri kepada Allah. Maksudnya sebelum sahur dan selepas buka terus berhenti juga kalau boleh. Dan di luar Ramadan masuk Syawal sampailah bila-bila kita terus buat keputusan untuk berhenti rokok. Itu yang terbaik sebenarnya. Kerana Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah berpesan dalam satu hadis yang sahih. Nabi kata, min husni islami mar'i tarku ma la yakni. Daripada sebaik-baik perbuat kebaikan seorang Muslim itu adalah dia meninggalkan perkara yang sia-sia. Merokok ini bukan sahaja dia sia-sia, bahkan telah jelas keharamannya di sisi Islam. Fatwa-fatwa daripada JAKIM sendiri ataupun daripada ulama dunia sendiri jelas memfatwakan yang mutakhir ini tentang hukumnya haram. Jadi adalah tidak wajar sebagai seorang Muslim kita menjadikan rokok ini sebagai satu tabiat, bahkan buat perkara yang sia-sia dalam masa sama haram, iaitu berdosa. Jadi kita kena berhenti. InsyaAllah Ramadan ini kepada perokok-perokok yang berpuasa, ambillah peluang untuk berhenti terus. Mudah-mudahan Allah berkahi kita dan berkat. Dalam konteks Islam Ustaz, Ustaz nampak bagaimana melihat merokok ni sebenarnya? Dalam konteks Islam sebenarnya macam saya kata tadi, berkenaan dengan hukumnya telah jelas keharamannya. Walaupun ada pendapat kata makruh, tapi pendapat yang rajih adalah haram. Kalaulah ambil pendapat yang makruh sekalipun untuk orang yang merokok mengatakan boleh merokok ini, kita kena tahu maksud merokok itu adalah perkara yang dibenci. Maksudnya buat tak dapat apa-apa, tinggal dapat pahala. Jadi apa salahnya kita tinggalkan satu benda untuk dapat pahala? Buat tak dapat apa-apa pun tak kena. Sebagai seorang Muslim, kalau kita mengatakan makruh itu adalah perkara yang boleh kita buat, sebenarnya satu pemahaman yang tak sesuai dengan amalan kita, kan? Okey. Lagi satu, kita tahu dah rokok ini dia datang daripada negara kafir, diasaskan oleh Yahudi dan Nasrani. Ya. Bahkan sifat merokok ini sebenarnya adalah bukan sifat orang Islam. Dia adalah sifat orang kafir. Jadi mana mungkin sebagai seorang Muslim
yang kita meniru satu perbuatan yang dilakukan oleh orang kafir. Yang mokok ni orang kafir, orang Islam. Jadi kalau orang tu mokok dan dia kafir, itu biasa. Tapi orang Islam mokok, itu muskil. Itu tak boleh. Kan? Sebab Nabi kata dalam hadis yang sahih, man tashabbaha biqaumin fahuwa minhum. Siapa yang mengikuti ataupun tashabbuh, iaitu mencontohi amalan satu kaum itu, dia sebahagian daripada kaum itu. Ustaz, ada apa ni, kita panggil tips untuk bulan puasa ni kepada yang perokok. Okey, pertamanya tuan-tuan sidang pendengar yang dirahmati Allah sekalian, terutamanya para orang muslim yang merokok pada bulan Ramadan ni, tip ni dia sebenarnya bukanlah ada tip yang khusus untuk merokok ni, melainkan kita merasakan bahawasanya ketakwaan, keimanan yang jelas dan berpegang dengannya, iaitu keimanan ketakwaan tadi kepada Allah, insya-Allah kita boleh berhenti. Seperti mana para sahabat apabila turun ayat pengharaman arak, adakah sahabat kata, oh masih ada lagi simpanan arak kat rumah tu, kita habiskan dulu baru kita berhenti, ataupun ada dalam jak ni, maksudnya kita minum, habiskan dulu baru kita berhenti. Tak, sahabat bila mana kekuatan keimanan dia tahu itu daripada arahan Allah Tabaraka wa Taala, mereka terus berhenti. Dan walaupun ada, mereka buang. Begitu juga kita nak berhenti merokok, dia tak ada tip-tip kerana kena kurangkan ke apa, tak, dia terus berhenti je. Terus berhenti. Lebih itu yang kita katakan bulan Ramadan ni peluang dia. Kalau kita tak ambil peluang dalam Ramadan untuk berhenti, kita pun tak tahu bila lagi. Kita pun tak tahu bila lagi. Cuma kalau kita perhatikan, kalau kita tengoklah orang-orang yang merokok pada bulan puasa, apa yang mereka lakukan? Mereka tahan hanya pada waktu dilarang makan dan minum, iaitu waktu berpuasa lah. Tetapi waktu sebelum sahur, mereka mengakhiri sahur mereka dengan isap rokok. Lepas tu baru mereka berpuasa. Begitu juga setelah berbuka, selepas minum air atau makan kurma ataupun makan nasi, bahkan sebelum mereka makan pun tak dikhawatiri mereka minum air dan memulakan buka itu dengan isap rokok. Jadi kalau perkara itu berlaku, bermaksud kita tak nak menjadi orang yang Allah telah menutup hati kita untuk dapat hidayah untuk berhenti rokok tadi. Ini adalah satu perbuatan yang menunjukkan kita tidak serius untuk menjadikan berhenti rokok ketika Ramadan. Jadi Ramadan adalah bulan ataupun adalah waktu yang terbaik untuk kita berpuasa, termasuk dalam hal berpuasa terus daripada isap rokok, insya-Allah. Itu tip dia, tidak ada kita berhenti lillahi taala, kerana Allah Subhanahu wa taala. Terima kasih Ustaz kerana sudi bersama My Metro TV. Semoga kita dapat manfaat dan kepada pembaca kita. Semoga Allah memberi rahmat kepada kita semua. Mudah-mudahan semoga Allah terimalah puasa kita, terima amal soleh dan doa kita, dan mudah-mudahan Allah jadikan kita orang yang dijauhi rokok dan tidak mengisap rokok, insya-Allah. Terima kasih Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.